Saya ada PhD. Tak hebat lagi kau. PhD. La haula wala quwata illa billah. PhD ni banyak mana bukan nak katakan. Belum tentu syurga dengan aku. Rasa sombong, rasa hebat dengan jawatan dia, mufti dia kok. Gapo dia ko, orang pengaruh ko, orang gapo maulana gapo pun tiba-tiba tak rasa hebat Nabi Muhammad, dok rasa PhD dia lebih hebat pada Nabi Muhammad. Rasa hamba lebih perlu dimuliakan kerana hamba mengaji bijak. Tiba-tiba Nabi Muhammad, enggak ada orang sekarang petikan Nabi Muhammad ni siji tak ada. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada pihak madrasah dan kepada Habib Omar sendiri kerana menjemput ambo lah. Mari, ni kali pertama ambo mari di Hulu Langak ni. Tak biasa mari, tiba-tiba tengok di dalam tempat yang mungkin nampak seperti hutan, tetapi Allah Ta'ala mulia ke tempat ini dibina satu madrasah dan dibina satu masjid yang Masya Allah tabarakallah. Kita sendiri boleh tengoklah keindahan dia. Satu tanah, satu bumi yang Allah Ta'ala muliakan bumi itu apabila disebut nama kekasih dia pada itu. Kita tengok sendiri tempat ni Allah Ta'ala mengangkat darjat dia kerana disebut nama Allah dan disebut di nama kekasih dia. Kita tengok sendiri dengan mata kita secara zahir kehebatan dia, keajaiban yang Allah Ta'ala tukar daripada tanah pasir, tempat yang tidak ada makna, tiba-tiba bertukar menjadi satu benda yang sangat indah dipandangnya mata kita. Apatah lagi kalau hati manusia yang ada nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Bayangkan tempat Allah Ta'ala boleh ubah hutan, tempat gelap. Ambo kali tamu mari lah ni. Tengok, tetapi tengah-tengah tu ada satu cahaya. Ada tempat yang begitu indah dipandangnya mata kita. Beza apa tempat ini dengan tempat lain? Kerana tempat ini disebut nama Allah, disebut nama kekasih Allah Ta'ala. Maka zahir dia bertukar menjadi benda yang sangat indah. Maka apakah hati-hati kita tidak menjadi indah di sisi Tuhan kalau disebut nama Allah dan nama Nabi Muhammad? Kita boleh tengok sendiri, akhirat tu tentu dah kita boleh tengok, tetapi pemandangan di dunia kita boleh tengok dah. Allah Ta'ala mulia kerana hanya disebut nama-nama Allah, nama Nabi Muhammad, nama kekasih Tuhan, dipuji Allah, dipuji Nabi-Nabi di sini. Maka zahir tengok tukar dah. Maka hati orang apabila disebut nama Allah, ada Allah Ta'ala, ada Nabi Muhammad di dalam hati orang mukmin, pasti hati su sangat ajaib di sisi Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah sebagai pembuka kepada tahun baru, yakni rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kita dapat umur baru. 2023 sudah berlalu. Apa yang kita isi dalam tahun tu Allah Ta'ala saja yang tahu. Maka hak baik, maka kebaikan itu kembali kepada diri kita sendiri.
Kalau apa yang kita isi pada 2023 tu benda tak baik, maka dia akan mari kita. Tuhan tak perlu kepada kita. Kebaikan yang kita buat, kita yang boleh. Kejahatan yang kita buat, kita boleh. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kebaikan yang kamu buat, kamu akan dapat tengok apakah kebaikan itu sebenarnya di sisi Tuhan. Dan kejahatan yang kamu buat, yang kamu suka itu juga, Tuhan akan tunjuk kepada kamu apakah sebenarnya kejahatan itu di sisi Tuhan. Tuhan tak perlu dah, Tuhan sudah sempurna. Kita yang memerlukan kepada Tuhan. Kita yang perlu kepada kasih sayang Allah Ta'ala. Maka di antara benda-benda asbab-asbab, benda yang boleh menarik kasih sayang Tuhan adalah menyebut nama Allah, menyebut nama kekasih dia, memuji Allah, memuji kekasih dia. Maka alhamdulillah Allah Ta'ala rezeki ke kita 2024 ni, kau berapa kita tak ingat dah hamba 2024 ni 2024 tahun baru ni Allah Ta'ala rezeki ke hari pertama kita puji Allah Ta'ala, puji Nabi Muhammad dah. Ada orang mula ke pemberian Allah Ta'ala, anugerah Allah, umur baru 2024 ni, mukadimah tu buat lawan Allah Ta'ala dah. Tetapi kita daripada macam-macam kedudukan kita di atas muka dunia, ada orang gini, ada kedudukan, ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang pengaruh, ada orang tak ada pengaruh. Tetapi Allah Ta'ala mulia ke kita boleh duduk dalam majlis yang menyebut nama Allah hari pertama, dalam tahun yang pertama, boleh berselawat kepada Nabi SAW. Dan katanya Nabi dalam satu hadis, Nabi kata doa-doa kamu, permintaan kamu, hasrat-hasrat kamu, cita-cita kamu tidak akan tercapai, doa-doa kamu tidak akan dikabul oleh Allah Ta'ala kecuali mesti dimulakan dengan berselawat kepada aku. Rahsia dia. Kenapa awal-awal tahun kita mula ke tahun pemberian Tuhan ini dengan berselawat? Nabi kata doa kamu tidak akan sampai ke langit, langit tak akan terima permintaan kamu. Naik langit pertama turun dah. Tuhan tak si dengar, malaikat tak si catat doa kita. Tetapi cara nak membuka, nak memujuk, nak pecah ke pintu langit itu, Nabi kata muslawat kat aku. Permintaanmu sama ada permintaan baik setara mana pun, tetapi kalau tak selawat, Tuhan tak si dengar. Besar nama Nabi Muhammad, hebat nama Nabi Muhammad, kiwuk dia, kunci dia nama kekasih aku. Mula ke doa kamu dengan berselawat dan akhir ke doa kamu dengan berselawat. Maka apabila kamu mula ke doa dengan berselawat dan akhir ke dengan berselawat, maka selawat ini tentu dah aku akan terima kerana pujian kepada kekasih aku. Tak ada lah benda aku yang paling suka memuji kekasih aku. Kita orang puji kekasih kita, orang puji orang yang kita sayang, orang puji orang rumah kita, orang puji anak tino kita, orang puji anak jantan kita. Kita suka, ya kita suka kerana dia orang yang kita sayang. Maka Allah Ta'ala jelas-jelas menyebutkan, apabila kamu berselawat kepada Nabi, maka aku sayang kepada kamu 10 kali. Rahmat aku akan turun kepada kamu 10 kali. Jelas-jelas hubungan Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad, jelas. Tak ada orang sangsi dah Nabi Muhammad tu kekasih Tuhan. Tak ada. Jelas dah Allah Ta'ala dengan sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran, dalam hadis menyebut Muhammad itu adalah kekasih aku. Jelas. Maka kalau mu puji kekasih aku, pasti aku akan suka. Permulaan tahun kita pada tahun ini kita puji Nabi Muhammad. InsyaAllah akhir tahun ni pula. Sebelum abang mari ni di pondok kita buat majlis selawat juga. Jadi kita tutup setiap tahun, akhir tahun dengan awal tahun dengan berselawat. Tujuannya katanya Nabi, apabila kamu mula ke doa kamu dengan selawat dan akhir ke doa dengan berselawat, maka aku malu nak mengangkat selawat saja dan biarkan benda di tengah-tengah permintaanmu itu tidak terangkat. Maka kalau mu selawat, aku pakai akak dengan selawat-selawat aku dan permintaanmu aku akak sekali. Malu aku kalau akak selawat saja. Maka kita berharap
dengan kita mula ke tahun baru ini dengan berselawat majlis memuji Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kebaikan kita setahun ni semua diterima Allah Ta'ala. Janji Nabi Muhammad tidak pernah dusta. Nabi Muhammad bukan kaki kelentong orang, bukan kaki penipu. Pasti kita akan boleh lihat. Permintaan sekecil mana pun kalau kamu tidak mulakan dengan selawat, akhir dengan selawat, aku tak siap. Maka kehidupan kita mesti dimulakan dengan selawat dan diakhirkan dengan selawat. Mudah-mudahan di tengah tu amal kebajikan kita yang tidak berapa ikhlas. Kita tahu diri kita pun sendiri boleh menilai kebaikan yang kita buat. Mungkin zahir di hadapan manusia kita nampak benda tu baik. Mungkin manusia menilai benda tu baik. Tapi Allah lebih mengetahui adakah benda tu baik dan layak untuk diterima. Tetapi apabila kita berselawat, Tuhan kata, aku malu setahun tu aku terima selawatmu di awal tahun dan di akhir tahun tiba-tiba amalan kebaikanmu ditolak. Jadi kita mula ke tahun kita dengan berselawat, tidak lain tidak bukan dengan harapan supaya kebaikan yang kita buat pada tahun ini akan diterima oleh Allah Ta'ala. Kerana kalau amalan kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala, masalah kita. Satu masalah yang sangat besar. Masalah dunia sekarang besar dah kita mikir. Masalah keuangan besar dah. Masalah ekonomi besar, betul. Pening pala kita mikir. Tapi kalau amalan kita tak diterima di sisi Tuhan saja, kita ada pengaruh, kita ada harta, kita ada kekayaan, kita ada anak buah dan pengikut. Tetapi akhirat satu amalan pun Tuhan tak terima. Lagu mana perasaan kita? Kita nak buat lagu mana? Jadi kita kena fikir lagu mana kita dengan keikhlasan yang tidak berapa ikhlas ini, tapi Tuhan nak terima. Lagu mana kita kena fikir, kita sebagai orang mukmin kena fikir macam mana dengan ketidakikhlasan kita, tapi Tuhan masih menerima kita. Antaranya adalah dengan berselawat kepada Nabi. Kita tengok tempat ni, zahir dia Tuhan ubah kerana ada tempat puji Allah, tempat puji Nabi Muhammad. Tuhan mulia ke tempat ni. Jadi masjid, kalau naik kena iktikaf. Asalnya tempat biasa. Mungkin binatang ada lalu makan, najis, gapo dia semua. Tetapi apabila bertukar tempat tu tempat puji Allah dalam puji Nabi Muhammad, maka tempat tu jadi mulia. Niat jadi masjid pula. Allahu Rabbi. Nak naik pun kena iktikaf. Mulianya. Dan Nabi Allah Ta'ala, Nabi Muhammad menyebut, semulia-mulia tempat di muka bumi Tuhan adalah masjid Tuhan. Dan seburuk-buruk tempat adalah tempat berniaga, shopping mall. Beza gapo kat dua tu? Sama-sama tempat di atas muka bumi. Kenapa hak ni Tuhan suka, kenapa hak ni Tuhan mulia begitu sekali. Sehingga kalau dalam masjid kita duduk niat iktikaf. Sahaja aku iktikaf, sahaja aku duduk di atas masjid ni kerana Allah. Tak berzikir, tak baca Quran, tak semaya sunat, tapi pahala. Tik, 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 tik. Duduk senyap ya? Tak perlu baca zikir, boleh pahala. Kita duduk rumah kita, sejam, 4 jam, tak boleh pahala. Kita pergi tempat lain, tak boleh pahala. Kita duduk tempat mana-mana, tepi patah kau, duduk mana, tak boleh pahala. Tetapi kalau tempat tu diberi kepada Allah, maka duduk saja-saja pun boleh pahala tu. Maka hati kita kena seruh lagu tu juga. Wakah Tuhan beri ke Allah Ta'ala hati kita. Nescaya Tuhan akan mulia ke hati kita. Sekalipun dunia melihat kita biasa-biasa ya. Tengok orang tak ada gapo dia kedudukan, tetapi di sisi Tuhan itulah penilaian yang sebenar. Maka hamba mengucapkan tahniah kepada tempat ni, memuliakan tempat dan memuliakan orang yang berada di sini. Kita kalau masa sekarang orang yang sama, tapi kalau kita duduk tempat lain, maka di sisi Tuhan tak mulia kita. Tetapi kerana kita pindah tempat saja, sama datang ke bumi lagi, bukan kita duduk di syurga sekarang. Percakapan kita sekarang masih di bumi. Tapi ada tempat-tempat Tuhan mulia ke dia. Maka kalau kita duduk dalam majlis ilmu, dalam majlis berselawat kepada Nabi, maka Tuhan mulia ke tubuh kita. Maka jangan tanya Tuhan, Tuhan masih mulia ke aku ke tak? Tuhan saya ke tak aku?
Nak tahu Tuhan saya kita ni, kita boleh duduk dalam majlis kebaikan ini. Tuhan saya dah tu. Apa maksud Tuhan saya? Katanya ulama, Tuhan nak beri syurga. Tu maksud saya. Jangan kita faham saya itu adalah cenderung hati kita seperti manusia. Manusia kalau saya kepada seseorang, hati dia lebih cenderung kepada dia. Nak buat kebaikan kepada dia, nak belanja dia, nak buat gapo, nak bahagia ke dia. Tu perasaan saya bagi manusia yang ada hati. Saya bagi Tuhan adalah Tuhan nak beri syurga. Tu maksud dia. Maka tanda Tuhan saya nak beri syurga kepada kita. Tuhan tidak memilih orang. Tuhan tidak memilih bangsa. Tuhan tidak memilih pangkat, keturunan, kemewahan, kekayaan. Maka Tuhan pilih menurut keinginan dia. Maka alhamdulillah pada malam ni kita puji Tuhan, terima kasih banyak-banyak kerana memilih kita di dalam berjuta bilion manusia hidup di muka bumi Tuhan. Masa sekarang, detik sekarang, tapi Tuhan mulia ke kita boleh duduk di dalam majlis-majlis kebaikan. Banyak-banyaklah puji Tuhan apabila kita dipilih oleh Allah. Bukan kita jadi sombong, bukan kita rasa kita diri kita bersih, bukan lagu tu. Tuhan nak suruh apabila kita mendapat kebaikan, dapat nikmat daripada Tuhan, puji Tuhan. Bukan merasai diri itu bersih, orang lain jahat, orang lain tak pakar, orang lain kotor, orang lain jauh daripada Allah. Itu bukan tugas manusia, bukan tugas hamba Tuhan untuk menghukumkan manusia. Kita buat kebaikan, itu tugas kita. Tidak aku cipta ke jin ataupun manusia kecuali untuk membuat ibadat kepada aku. Maka alhamdulillah boleh hadir dalam majlis berselawat kepada Nabi. Ni kebaikan yang besar. Kebaikan lagu mana Nabi Muhammad kata siapa dia berselawat kepada aku sekali. Selawat kepada aku sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ikutlah macam-macam Start daripada awal lagi kita duduk berselawat berapa kali ulai tak tahu. Sallallahu ala. Macam-macam jenis selawat kita selawat. Maka katanya Nabi Muhammad siapa dia yang berselawat kepada aku sekali, maka 40 benda dia akan boleh. 10 kasih saya Tuhan 10 kali ganda. Kita kalau dia Tuhan saya suka hidup. Kita hidup dalam kemewahan. Contohnya ada orang kaya, orang hebat, tiba-tiba dia ajak kita masuk ke dalam rumah dia. Kita pun tengok, oh Masya Allah dia. Dia layan kita, dia buat gapo kita. Tapi dalam keseronokan kita masih lagi tertanya-tanya. Tuan rumah ni suka ke duduk kat aku? Satu benda kesudahan, kemuncak kepada kenikmatan adalah merasai disukai, merasai diredai. Sebab itulah kemuncak kepada nikmat ahlu syurga. Apabila semua nikmat atas muka dunia dan keinginan dia semua tercapai, ahli syurga, apa dia nak boleh berlaku. Tapi dia masih meminta satu benda. Semua boleh dah, ya boleh. Nikmat apa boleh berlaku. Tetapi hati dia masih lagi ada satu permintaan. Apa dia permintaan dia? Maka Tuhan tahu dalam hati manusia itu nak gapo dia. Sedekah kalau kita kata dengan kemewahan, dengan nikmat di dalam syurga tu, boleh kata saya tak minta apa-apa dah. Cukup dah ya Allah ya Tuhanku. Tetapi Tuhan tahu dalam hati kita ada nak satu benda lagi. Maka apabila ahli syurga masuk ke dalam syurga, maka apabila Tuhan bertanya, wahai hamba-Ku, aku beri masa mu duduk di atas muka dunia, apa yang membuat mu rasa dah? Mu bersabar, mu jadi baik, mu jadi ikhlas, mu dengar kata aku, inilah pemberian aku kepadamu. Maka ada lagi kodok kekurangan yang masih aku belum balas kepadamu. Maka ahli syurga kata, cukup ya Allah ya Tuhanku. Cukup dah. Saya rasa saya buat terlalu kecil berbanding dengan pemberianmu. Saya semaya berapa minit ya Allah ya Tuhanku. Mu beri syurga selama-lamanya. Saya beri duit sedikit saja. Mu beri kemewahan yang sebegini. Kemewahan, kesihatan, muda, apa saja kita nak boleh berlaku.
Maka katanya ahli syurga, cukup ya Allah ya Tuhanku. Cukup dah. Bukan kata kurang ya Allah ya Tuhanku, lebih pula. Maka katanya Tuhan, maka pada hari ini wahai malaikatku bersaksilah. Ni kemuncuk ni. Kesudahan segala nikmat yang dicapai oleh seorang hamba. Gapo dia? Tuhan kata, bermula pada hari ini aku redha kepada kamu. Selok bahasa Kelantan panggil selok. Nama orang sini tak faham selok ni gapo. Pesel kerana terlalu sedapnya nikmat perkataan Tuhan, aku redha dah kamu. Aku tak akan marah dah mumpah bila-bila. Maka tertiba-tiba manusia di dalam nikmat terasa tawar habis dengan ucapan Allah Ta'ala apabila Tuhan kata aku redha kepadamu. Habis lah. Sudahlah cerita kita. Duduk di dalam syurga dalam keredaan Tuhan, habis kemuncak nikmat. Maka dia tidak rasa bimbang di dalam syurga, takut aku duduk dalam ni Tuhan masih tak redha kepada aku. Takut esok dia akan bubuh aku dalam neraka. Mungkin dia akan hancurkan aku. Tak. Tuhan tahu kemuncak kepada nikmat adalah merasai disayangi, rasa diredai, rasa disukai. Maka tu kemuncak dia. Sebab itulah redha itu bukan balasan bagi amalan. Nah, di dalam Al-Quran kata, bagi orang yang buat baik maka kami akan balas mereka dengan kebaikan. Dan di dalam Al-Quran kata waziyadah. Dan ada satu benda special tambah. Hak ni bukan balasan kebaikanmu. Mu buat kebaikan tak boleh benda ni. Gapo dia? Ridha aku. Ridha ni hadiah special bagi orang yang duduk di dalam syurga Tuhan. Manakala syurga tu hasil daripada usaha amalan kebaikan yang kita buat, maka Tuhan balas dengan syurga. Sekalipun terlalu banyak pembalasan tu, tetapi ridha ni bukan balasan. Hak ni adalah hadiah special daripada Tuhan. Maka pada masa itulah manusia rasa sudah kebimbangan dia hilang, ketakutan dia hilang. Tu redha. Maka begitu jugalah apabila seorang itu selawat kepada Allah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad boleh balas tak? Siapa dia balas semua kebaikan yang kita duk selawat kepada Nabi? Allah balas. Patut kalau kita buat kebaikan kat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad lah balasnya. Nah, apa pula Allah Ta'ala kalau kita gak jadi pandai-pandai lah, busy body nak balas. Tak, katanya Allah Ta'ala Muhammad itu kekasih aku. Mu puji dia, mu tak puji aku, mu sebut sallallahu ala Muhammad. Allah selawat kepada Nabi Muhammad. Tak sebut pun, mu tak puji subhanallah, mu tak puji nama aku, tetapi mu puji kekasih aku. Aku akan balas. Tengok. Nabi Muhammad tak boleh nak balas, Allah balas. Oh, subhanallah. Kita lagu tu juga apabila kita sayang kepada seseorang. Tiba-tiba orang puji orang yang kita sayang. Kita akan tanya, oh demo makan nasi tu. Hamba suruh nak belanja nasi demo. Demo puji orang yang hamba sayang. Tu manusia. Maka Tuhan, segala pujian kepada Nabi Muhammad pasti akan dibalas oleh Tuhan Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad sendiri balas. Tengok penghormatan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Biada dalam hati kita menghina Nabi Muhammad bererti menghina Allah Ta'ala. Memuji Nabi Muhammad bererti memuji Allah Ta'ala. Merasa lekeh Nabi Muhammad seperti merasa lekeh Allah Ta'ala. Merasa biasa-biasa Nabi Muhammad seolah-olah merasa biasa-biasa Allah Ta'ala. Kekasih Tuhan kita kata biasa. Orang kata kita bawa orang rumah kita, tiba-tiba orang kata, kita tanya lagu mana orang rumah hamba? Biasa-biasa. Lagu mana kekasih kita? Biasa dia mau kata orang rumah hamba. Biar hamba ingat nak repetik dia mau tak ada. Nah, boleh dia kata biasa-biasa. Orang lain ni kata Nabi Muhammad orang biasa. Sudah. Orang biasa. Allah Ta'ala kata aku buat dia naik ke langit. Mu tak pernah naik ke langit. Mu kata dia orang biasa lagi. Tak hebat lagi di hatimu aku buat macam-macam kepada Nabi Muhammad. Dengan mukjizat dia. Dengan benda-benda yang pelik. Tak hebat lagi Nabi Muhammad di hatimu. Apa dia yang hebat di hatimu? Duit, pangkat,
Tu yang hebat di hatimu. Kau gapo dia? Hok hebat di hatimu. Nabi Muhammad hebat macam ni pun ada orang lain. Tak payahlah. Jangan sungguh sangat gak. Jangan over sangat gak. Kata Nabi Muhammad ni orang insan manusia hebat lah ni. Puji Nabi Muhammad. Tak usah lah. Saya hebat sekarang. Saya ada PhD. Tak hebat lagi kau. PhD. La haula wa la quwata illa billah. PhD ni banyak mana. Bukan nak katakan. Belum tentu syurga dengan aku. Rasa sombong. Rasa hebat. Dengan jawatan dia. Mufti dia kau. Gapo dia ko, orang pengaruh ko, orang gapo maulana gapo pun tiba-tiba tak rasa hebat Nabi Muhammad, dok rasa PhD dia lebih hebat pada Nabi Muhammad. Rasa hamba lebih perlu dimuliakan kerana hamba mengaji bijak. Tiba-tiba Nabi Muhammad, enggak ada orang sekarang petikan Nabi Muhammad ni CJ tak ada. Dia ngaji mana? Saya BA, saya master. Ada orang tanya lagu tu siapa peringkat. Kenapa berlaku suasana lagu ni? Kerana kita yang cuai. Menyebut kebaikan Nabi Muhammad lah ni kurang orang sebut. Kena ramai ke majlis-majlis menyebut kehebatan Nabi Muhammad. Barulah terpahak di dalam hati kita. Anak-anak kita bawa mari majlis. Dengar kehebatan Nabi dia. Tiap-tiap hari dia dengar. Barulah tertanam dalam hati dia. Hebatnya Nabi Muhammad. Hebatlah setara mana mung. Tak boleh lawan kehebatan Nabi aku. Lo ni ada pangkat sikit rasa hebat lebih pada Nabi Muhammad. Ada kebijakan sikit lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Ada PhD, ada master, ada jawatan, ada mufti, ada maulana, ada gapo, ada syekh rabbana, kau gapo. Tiba-tiba dia rasa dia lebih bisa. Ada orang kita tengok ada orang tu bertanya kepada seorang ustaz. Dia kata, ustaz, ambo nak tanya, Nabi Muhammad ni dia ngaji mana? Ya kita duk sungguh kata dia gini. Ambo ada BA. Ya, tengok ya saleh dia tu. Berani dia kecek dia banding Nabi Muhammad dengan dia. Saya ada master. Saya PhD, saya pensyarah. Seolah-olah dia nampak. Kita faham soalan dia lagu mana. Nabi Muhammad ni siapa kita duk puja sangat. Dia tak ada BA. Master tak ada. PhD bukan pensyarah dia. Patutnya kalau dari sudut ilmu, ambo lebih detail, research, ambo lebih bejok kajian. Siapa peringkat lagu tu? Soalan daripada bukan orang jahil, orang belajar. Tetapi orang yang tidak ada dalam hati dia Nabi Muhammad. Maka ilmu yang tidak ada kebesaran Allah dan Nabi Muhammad, ilmu itu menjadi hujah kepada dia pula di hadapan Allah. Kata Imam Hasan Al-Basri, kata manizdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa dia yang semakin rajin belajar, semakin pintar di dalam pelajaran, semakin mengaji, semakin bertambah ilmu, semakin hebat, tetapi tidak semakin bertambah petunjuk, tidak semakin rapat hubungan dia dengan Allah dan Nabi Muhammad. Majlis-majlis Nabi Muhammad tak suka, saya tak suka. Majlis-majlis dia suka. Majlis ni lah kita kena buatnya. Majlis Nabi Muhammad tak perlu. Tak ada kepentingan pun. Tak kaya kita kalau buat majlis Nabi Muhammad. Ada. Rasa tak perlu kepada Nabi Muhammad. Tak say nak duduk rapat dengan Allah, tak say duduk rapat dengan Nabi Muhammad. Kerana dia rasa dengan kebaikan yang dia buat. Cakap saya tak boleh syurga. Saya bangun tahajud, saya boleh ngajar tafsir, saya orang alim, saya pengikut ramai. Tak perlu dah syafaat Nabi Muhammad. Hamba cukup dah. Hamba manusia sekarang rasa hebatnya mengatasi Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad kata kalau orang semakin bertambah ilmu tapi tidak bertambah petunjuk, yakni kedekatan diri dengan Allah dan Nabi, maka tidak bertambah pun dia di sisi Allah kecuali bertambah jauh. Semakin banyak kitab yang ia baca, semakin jauh kitab itu menjauhkan dia daripada Nabi Muhammad. Orang sekarang belek kitab Bukhari. Awak baca kitab Bukhari tujuan apa? Baca Muslim, baca hadis ni. Tujuan nak cari dalil kata Nabi Muhammad tak ada kelebihan. Allahu Rabbi. Awak cari dalil hadis. Bapa awak tak cari dalil kitab Kristian selalu? Ya awak pergi cari dalil hadis, nak cari dalil hujah kata Nabi Muhammad tak ada kelebihan supaya
manusia tak payah sambut lah hari kelahiran dia, tak payah puji Nabi Muhammad. Moga bagi tak ada kelebihan. Puji saya boleh kira juga sebab saya pintar. Budak bijak. Saya mengaji, saya ada PhD, saya dekan fakulti, saya Profesor Madya. Sudah. Benda ni bukan khayalan dah. Benda ini benar-benar berlaku. Bukan tempat orang, tempat kita sendiri. Tak perlu tengok tempat orang lain. Tengok tempat kita. Maka adakah orang ini boleh bawa kita kepada syurga Allah? Boleh bawa kita kepada Allah Ta'ala ke bawa kepada siapa dia sebenarnya? Maka zaman ni zaman fitnah. Orang yang menarik kita daripada Allah dan Nabi Muhammad kadang-kadang berupa dengan jubah, berupa dengan serban, berupa dengan pakaian-pakaian agama, tetapi kita duduk dalam majlis dia. Semakin jauh kita dengan Allah, semakin jauh kita dengan Nabi Muhammad, semakin rasa biasa Nabi Muhammad di hati kita. Dulu masa kecil, orang tua kita, ibu ayah kita ajar Nabi kita orang hebat. Nabi kita jangan kata kapu-kapu, dia orang hebat. Nabi Muhammad ni tak boleh tek langsung, ulama kata. Kalau kita kata gigi saya lebih putih daripada gigi Nabi Muhammad, kafir sepakat. Tak ada khilaf ulama. Saya lebih pintar sedikit daripada Nabi Muhammad, kafir sepakat. Ulama tak pernah kata dia tak jadi kafir. Tu. Saya lebih semak sikit pada Nabi Muhammad, kafir sepakat. Apa orang lah ni? Percakapan dia seolah-olah Allah. Seolah-olah Nabi Muhammad apabila mati ni tak ada bola cerita Nabi Muhammad. Tak ada dah kehebatan dia. Ni kehebatan saya. Saya sekarang yang berjasa. Saya sekarang la haula wala quwata illa billah. Hari akhirat, kalau betul lah demo ni orang hebat, orang ada kedudukan di sisi Tuhan, siapa dia yang berani buka mahkamah Allah Ta'ala pada hari kiamat? Semua Nabi-Nabi senyap berlaku. Nabi Adam, Nabi lain senyap. Apabila manusia diuji oleh Allah Ta'ala di hari kiamat, maka tak ada seorang habuk pun yang berani berkecek dengan Tuhan untuk buka mahkamah perbicaraan Tuhan. Senyap. Nabi Adam tak berani. Nabi lain kata nafsi, nafsi. Masing-masing ya. Saya ada masalah, saya ada gini, awak pergi cari sendirilah. Akhir sekali jumpa dengan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad kata nafsi, nafsi. Tak. Nabi kata ana laha. Ana laha. Tak apa. Saya akan tolong kamu. Tengok. Nabi Muhammad. Awak PhD cakap tak boleh ngejah dengan Allah Ta'ala. Nabi-nabi lain tak boleh kecek dengan Tuhan. Wali-wali kutub tak boleh kecek dengan Tuhan. Tengok. Setara wali, setara Nabi tak berani kecek dengan Tuhan pada waktu tu, hanya Nabi Muhammad seorang. Kita atas muka dunia jangan rasa sombong, jangan rasa ego dengan nikmat Tuhan juga beri kepada kamu. Tiba-tiba nikmat tu menyebabkan kamu jauh daripada Tuhan. Kamu Allah Ta'ala buatmu jadi orang alim, jadi ulama, jadi orang pengaruh, jadi gapo. Tiba-tiba nikmat tu mengguna semakin jauh kepada Tuhan. Sepatutnya nikmat agama, nikmat gapo semakin rapat dengan Tuhan. Ni manusia zaman sekarang. Maka majlis-majlis lagu ni kena buat seramai mungkin, sebanyak mungkin, sekerak mungkin. Kerana hati kita orang Malaysia secara khusus, tak sedap kecek orang lain secara Malaysianya, maka sangat perlu dan dahaga kepada majlis-majlis yang menyebutkan kehebatan Nabi dia. Macam mana kita nak rasa hebat Nabi, kita tak pernah dengar cerita kehebatan Nabi Muhammad. Macam mana kita nak rasa kehebatan seseorang, tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak rasa hebat. Macam mana kita nak kenal? Tak pernah dengar, di telinga kita hanya mendengar kehebatan dunia, kehebatan duit, kehebatan pangkat dan kedudukan. Kehebatan Nabi Muhammad hanya tempat-tempat yang tertentu sahaja. Telinga-telinga yang Allah Ta'ala pilih saja boleh dengar. Ada orang tak boleh dengar ni. Masuk majlis ni tak boleh dengar. Saya tak boleh dengar. Tak boleh. Habis dulu berqasidah. Saya tak sesuai. Bid'ah. Macam-macam lah. Ya gunalah. Hak benda hak tak sesuai dengan hati dia, dia akan sebutlah perkataan-perkataan yang menunjukkan dia tidak selesa dengan keadaan itu. Kita orang mukmin, kita puji Nabi Muhammad. Saya bukan puji ayah saya. Kalau puji ayah saya mungkin awak tak suka ayah saya. Ni Nabi kita, Nabi awak juga.
Saya puji Nabi awak juga. Saya tak selesa. Pelik. Awak kata awak saya Nabi Muhammad. Oh saya. Tapi orang puji Nabi Muhammad rasa tahu tak selesa. Tak sedap dengar. Puji awak, puji saya susah-susah. Molek lah aku puji saya. Manusia ni dia panggil, kalau orang Kelantan panggilnya tindih di perasa. Ditindih di perasa. Kata kalau tindih di kereta sodok tak apa lagi. Kalau tindih di perasa ni kan. Penak buat kita. Jadi koya lagu tu, poyo lagu tu. Dengan Nabi Muhammad boleh lagu tu. Tu. Kelebihan biada rasa kebesaran Nabi Muhammad. Dalam Quran sebut, apabila hari kiamat la yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Pada hari kiamat tak ada orang boleh kecek. Senyap belaka. La yatakallamun, tak boleh kecek. Tak berani belaka, takutnya para nabi, para wali, orang jahat lagi-lagi takut. Orang baik, orang rapat dengan Allah Ta'ala, orang-orang ikhlas pun takut pada hari itu. Orang jahat lagi-lagi lah pecah dada, terlalu takut pada hari itu, kerana hari itu Tuhan nak marah belaka. La yatakallamu, tak boleh kata illa man azina lahur rahman, kecuali ada seorang laki-laki yang diizinkan oleh Tuhan untuk bercakap pada hari itu. Seramai-ramai makhluk Tuhan, malaikat gapo dia ko gapo, manusia jin, seorang ni yang boleh kata illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Maka pada hari itu dia akan berkecek, dia akan bercakap dengan suatu benda yang sangat hebat. Siapa dia kau lelaki itu? Nabi kita. Kita sebut daripada awal. Sayyidina Muhammad. Dia lah tu. Kita perlu kepada dia. Hebatlah setara mana kita perlu kepada Nabi kita. Maka syafaat Nabi Muhammad itu bagi orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita tak duduk dalam majlis ni, mungkin Tuhan tak muliakan mulut kita untuk berselawat. Mungkin telinga kita dia duduk rumah biasa, tengok berita, tengok goni, tak ada lah nak dengar benda-benda. Tapi kita beri masa kita untuk Allah, untuk Nabi Muhammad. InsyaAllah Tuhan tidak akan hina kita, Tuhan tak akan sia-sia usaha yang kita buat. Payah nak mari ni. Jalan tengok. Ambo mari pun, kalau ambo mari sore tak sapa rasa tempat ni rasa. Terjun dalam retok, terjun dalam sungai ambo rasa. Tetapi dia Tuhan pilih, benda ni mudah saja bagi hamba. Tapi kalau dia Tuhan tidak pilih, kita wak mari jet kongkok, tahu jet kongkok? Jet kongkok ni zaman dulu kan. Orang tak naik jet kongkok ni, orang wak atas barang sebab laju terlajak. Takut pecah dada. Jet kongkok kita wi depan rumah dia, tak saya mari molek. Kalau bukan pilihan Tuhan. Kita naik motor buruk, naik kereta buruk, mampu 4 kali nak ke sapa sini. Siapa? Pilihan Tuhan. Pujilah Tuhan kerana pilihan itu. Bukan merasa kita hebat. Dan kita tidak layak sebenarnya dipilih Allah. Tetapi dengan kemurahan kasih sayang dia, Tuhan pilih kita. Untuk bertemu, untuk mendengar orang yang dia sayang. Maka majlis ini adalah majlis kesayangan. Majlis yang disayangi dan majlis menyayangi. Kita kalau tidak sayang, Tuhan kata majlis ni tak ada. Kerana aku sayang ke umum. Bukan kerana kita sayang ke Nabi Muhammad. Allah sayang kita sebenarnya cerita ni. Kita ni bukan kata, majlis ni hamba hadir kerana hamba sayang kepada Nabi Muhammad. Bukan. Kerana Tuhan sayang kat hamba. Tuhan pilih hamba. Kerana sayang hamba tak ada nilai pun. Kerana Tuhan sayang kita, Tuhan pilih kita. Bukan kerana majlis ni kerana hamba saya. Jangan. Ada orang kata saya Allah. Bukan saya Allah. Allah saya. Kalau saya Allah, takut Tuhan tak sayang kita. Kita nak Tuhan sayang kita. Maka apabila Tuhan sayang, Tuhan pilih dan letak kita dalam majlis-majlis kebaikan. Yakinlah dengan seyakinnya, apa yang kita buat pada malam ni akan dinilai dan kita akan lihat di sisi Tuhan. Maka kita akan tersenyum dan ketawa dengan pemberian Tuhan pada. Sekalipun dunia menyatakan majlis ini saya tak suka, majlis ni majlis dosa dan maksiat, sekalipun lagu tu, tetapi Tuhan yang menilai perbuatan seorang hamba. Yakinlah dengan seyakin-yakinnya. Selawat sekali dapat rahmat kasih saya Tuhan. 10 kasih saya.
dihapus ke 10 kejahatan kita. Kita ada dosa daripada pagi tak disapa sekarang. Sama ada dosa besar, dosa kecil, dosa sengaja, dosa tak sengaja, tapi kita ada kuat silap. 24 jam kita nak kawal seluruh diri kita, hati kita supaya betul dengan Tuhan. Payah juga weh. Payah. Satu benda yang sangat sukar. Maka kesilapan itu tetap ada. Maka kita selawat sekali 10 dosa kita telah hapus. Ketiganya, Tuhan 10 pangkat dan darjat di dalam syurga. Kita selawat berapa kali? Misalnya 10 kali. 10 kali 10 tingkat ke 100 syurga kita. Ya, setiap kali semakin tinggi tu keedah, tak tahulah, hamba tak tahu keedah orang mengaji hotel lah. Semakin tinggi semakin mahal. Kalau Burj Khalifa tu paling tinggi tu, tu makan, kalau kita nak makan nak makan, helikopter pergi ambil. Kita nak makan kepala gajah misalnya. Helikopter pergi ambil, bro. Nak pergi makan apa dia, beruai kutu, dia pergi ambil. Ngah helikopter. Nak kata barang go mahal. Sebilik tu 100,000 semalam hok atas sekali tu. Hok tu tingkat ke berapa? Tak sapalah mana lagi. Tingkat dalam syurga satu tingkat saja perjalanan dia 500 tahun. Burj Khalifa tu tak sapa setengah jam, sapa alik atas dah. Mewah setara tu. Bayar ke satu tingkat tes syurga 500 tahun perjalanan. Sehari pun kita rasa jauh dah tinggi. Tapi satu tingkat 500. Sekali selawat 10 tingkat tu Hewi. 10 kali 100 tingkat. Pas berapa ribu selawat. Berapa ribu tingkat hari ni. Pening agak-agak dengan gitu ya popok kita ni. Bayaran dia apa? Selawat ke Nabi. Tak ada peti tak apa di sisi Tuhan. Ada selawat. InsyaAllah Ta'ala Tuhan akan muliakan kita. Gapo dia lagi? Tuhan beri rahmat kasih saya. Tuhan beri pahala pula 10 kali ganda. Kebajikan pahala 10 kali ganda. 10 dosa diampun. 10 kebaikan kita boleh. 10 rahmat kasih saya Tuhan. 10 darjat dalam syurga. Sekali selawat. Sallallahu ala Muhammad. Sekali tu. Rasa hamba tak ada lagi banyak mana nak selawat kita. Kadang-kadang kita sedar tak sedar, tapi itulah hakikat dia pemberian Tuhan. Jadi majlis pada hari ini sejam, 2 jam, 3 jam, insya-Allah kalau kita ikhlas di sisi Tuhan, insya-Allah kita akan dapat nampak hasil dia. Dan kita berterima kasih, kita puji Allah Taala kerana muliakan kita. Dan umur kita pada tahun ni boleh mula dengan berselawat. Dan kita berharap amal kebajikan yang kita akan buat, kita tak tahu. Dan ulama kata sunat bagi kita niat benda baik-baik. Awal tahun ni kita niat benda-benda baik. Saya nak puasa cukup tahun ni, saya nak puasa ni, saya nak semaya duha, saya nak bersedekah. Niat-niat lagu tu. Mudah-mudahan kalau kita tak sempat buat pada tahun ni, sudah dikira dapat pahala niat. Jadi pada permulaan tahun, ikutlah tahun Masihi ikut tahun Hijri, hak penting semua itu adalah pemberian Tuhan. Bukan tahun Hijri saja tu pemberian Tuhan, tahun Masihi ni orang kafir bui. Dah. Tuhan belaka bui. Umur kita tu pemberian Tuhan. Maka kita bersyukur memuji Allah Taala. Mudah-mudahan dengan permulaan yang baik, kesudahan juga baik. Man kana lahu bidayatul muhriqah, man laisa lahu bidayatul muhriqah, laisa lahu nihayatul musyrifah. Siapa dia yang permulaan dia tidak membakar, maka hujung dia tidak menyala. Katanya ulama. Siapa dia yang permulaan dia tidak membakar, maka hujung tidak akan nyala. InsyaAllah dengan permulaan kita bakar dah, pahala banyak dah, niat dan harapan yang baik-baik belaka, mudah-mudahan kesudahan umur kita, kesudahan hayat kita, kesudahan pekerjaan kita, kesudahan yang baik berlaku. Jadi hamba rasa sekat tu tak boleh panjang-panjang lah. Kering tekuk menggambar kecek sore. Kalau buah ni ya balik buah, jadi sama-sama kering tekuk. Jadi hamba minta maaf lah. Minta maaf hamba cara duduk hamba nampak kurang sopan sikit. Jadi hamba uzur, jadi cara hamba duduk lagu ni minta maaf lah. Mungkin orang sini kata apa dia duduk lagu tu kurang sopan.
Jadi ambo minta maaf, ambo ada masalah kaki sikit. Jadi ambo kena duduk lagu ni. Nama kata, apa duduk macam orang samsing pula lagu ni. Jadi ada sini ko, orang sini, jadi ambo minta maaf lah. Mungkin kata-kata ambo sesinggung ko, kasar ko. Ambo orang Kelantan ni cara kecek lagu ni tak boleh tiru lah orang Ulu Langak ni. Ambo pisah dah linduh ambo nak kecek Ulu Langak tapi tak jadi apa. Memang malu lah, memalukan. Jadi boleh kecek lagu ni pun alhamdulillah dah lah. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini dikira pahala di sisi Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW menyebut 7 golongan yang akan boleh duduk di bawah bayangan arah Tuhan. Salah satunya 2 manusia yang berjumpa kerana Allah. Bukan kerana kepentingan gapo, bukan kerana nak duit, bukan kerana nak projek, bukan kerana nak gapo. Kita mari bukan kerana nak ambil duit ke ada kepentingan nak pinjam cok cakur ke nak pinjam tak. Kita mari ni Nabi kata salah seorang golongan yang masuk di bawah naungan arah berjumpa kerana Allah. Lepas ni kita kelik pula kerana Allah Ta'ala juga. Harap-harap dengan amalan kita yang sedikit yang tidak ikhlas ni mendapat kelebihan dan daripada janji-janji Allah Ta'ala yang disebut oleh Nabi kita yang tidak pernah dusta. Jadi ambo minta maaf lah kepada orang yang mungkin depan pada ambo lebih berusia daripada ambo, lebih ada ilmu, lebih banyak, lebih dekat dia dengan Allah Ta'ala. Ambo ni kecek mulut tu hewi lagu ni, kecek lagu ni lah. Jadi mungkin tak selesa ko, mungkin percakapan ambo ni payuh ko. Ni ambo tak boleh minta maaf kalau suruh kecek luar nyanyi kat ambo. Memang tentulah ambo. Telom lah ambo. Jadi ambo tutuplah ucapan ambo dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan Muhammadan ma huwa ahlu